Okey, selamat bertemu kembali dengan cikgu, murid-murid tahun 4 SKPUE. Jadi hari ini cikgu nak terangkan kepada kamu macam mana cara nak selesaikan latihan dalam lembaran kerja yang cikgu beri pada minggu lepas lah. Okey, jadi ada dua muka surat. Okey, jadi cikgu akan terangkan untuk muka surat yang ini dulu, muka surat 6 ni. Okey, jadi kita teruskanlah. Baik. Arahan dia, kelaskan urutan nombor berikut mengikut pola yang sama. Jadi apa yang dia minta adalah untuk kamu kelaskan. Kelaskan maksudnya kamu kena bahagikan mengikut kategorinya lah. Okey, kelaskan urutan nombor yang berikut. Ini urutan nombor yang ini semua adalah urutan nombor. Ini A, nombor yang ini kepada nombor ini, kepada nombor ini, kepada nombor ini, itu adalah satu urutan. Okay, satu rangkaian nombor. Begitu juga dengan B, ini satu urutan, ini urutan juga, ini pun urutan. Okay, jadi ada 4 urutan nombor A, B, C, D. Okay, apa yang kita perlu buat, kita kena tengok dulu pola dia. Setiap nombor ni ada pola. Okay, lepas itu kita masukkan dalam kategori dia. Ada 2 kategori dia di bawah ini. Okay, iaitu untuk yang ini kategori tambah 100 dan yang bawah ni kategori tolak 5. Jadi antara 4 ini ada 2 yang akan tambah 100, ada 2 lagi akan tolak 5. Okey, jadi tak banyak pilihan. Taklah terlalu susah, okey. Jadi kita tengok dulu pilihan yang ada. Yang pertama A. Kalau kita tengok A ni, dia menaik ke menurun? Okey, dalam urutan untuk mengenal pasti pola, perkara yang pertama adalah kita tengok dia menaik atau menurun. Okey, menaik maksudnya semakin banyak, menaik makin banyak lah kan, menurun maksudnya makin sedikit. Okay? Jadi ini makin banyak kan makin sedikit. 37100, 372, 373, 374 makin naik kan. Kalau dia makin naik maksudnya dia bertambah lah. Okay, semakin banyak. Jadi dia bertambah. Kalau kita sudah tahu ini tambah, maksudnya yang ini A ni dia mesti ada di bahagian sini. Okey, bertambah. Okey, tambah 100. Okey, jadi yang mana yang bertambah 100 lagi satu. Okey, kalau kita tengok ini tadi bertambah, yang ini yang B ni adakah dia bertambah 100? Kalau kita tengok dia menaik ke menurun? 215, 210, 205, 200. Dia menurun. Jadi yang B ni apabila dia menurun, kita tahulah dia mesti tolak, kan? Okey, jadi yang ini akan pergi ke sini. Okey, sini A tadi dan sini B. Tolak 5, betul tak tolak 5? 215 tolak 5, 210, betul lah. Tolak 5, 205, tolak 5, 200, betul lah. Jadi B memang berada di sini. Tuliskan. Sama juga dengan A tadi, tuliskan dalam ni. Okey. Kemudian yang satu lagi C, 89.220, 89.320. Bertambah ke berkurang? Kita tengok nombor yang berubah. Ini kan yang berubah. 2 jadi 3. 3 jadi 4. 4 jadi 5. Jadi maksudnya C ni bertambah. Kalau bertambah takkan dia nak pergi ke tolak. Mestilah dia tambah sini. Tambah 100. Okay? Ini tadi 200. Tambah 100 jadi 300. Tambah 100 jadi 4. Tambah 100 jadi 500. Okay? Jadi yang C memanglah ada di sini. Okay? Masukkan di sini. Okay? Yang seterusnya, okay, yang tinggal, ini yang tinggal. Perlu tak kita nak fikir lagi. Tapi untuk pastikan, kita kena cek jugalah. Okay, matematik, kita kena pastikan. 40.100, 40.095. Tadi 100, dia sekarang jadi 95. Lepas tu jadi 90, lepas tu jadi 85. Memang berkurang 5 kan. Dia kurang 5, kurang 5, kurang 5. Maksudnya memang tolak 5 lah. Jadi, betul lah di sini untuk yang di. Okay, itu maksudnya kita kelaskan dia, kita bagikan dia ikut kategori dia. Okay. Baik, untuk yang bahagian bawah sini, okay, cikgu tak akan sebut semualah. Okay, secara kasar saja. Jadi ada 2, sama ada darab 3 ataupun bahagi 4. Antara 4 ini, yang mana yang darab 3? Kalau darab 3 dia mesti bertambah, makin banyak. Okay. Kalau bahagi 4 dia mesti berkurang, semakin sikit. Cikgu tak bagi jawapan dia. Kamu cari jawapan dia sendiri. Mana yang makin bertambah, mana yang makin berkurang. Okey, kamu buat. Baik, yang seterusnya.
muka surat belakang. Okey, arahan dia lengkapkan pola berikut. Okey, ini kamu kena cari sendiri pola. Okey, cikgu jelaskan sekali lagi ya. Baik. Untuk mencari pola, kamu perlu pastikan dua perkara. Okey, ada dua perkara yang penting yang kamu kena pastikan. Okey, iaitu sama ada nombor tersebut bertambah ataupun berkurang. Dia ada dua saja. Kalau dia tak bertambah, dia mesti berkurang. Kalau dia tak berkurang, dia mesti bertambah. Okey, jadi kalau nombor itu bertambah, operasinya dia mestilah operasi tambah. Dan satu lagi, jangan lupa operasi darab. Kalau dia tambah, kalau dia darab, dia akan makin banyak. Okey, tambah dan darab. Manakala kalau dia berkurang, operasi dia mestilah tolak ataupun satu lagi apa? Bahagilah. Mana ada lain kan? Tambah, tolak, darab dengan bahagi. Jadi yang ini kamu kena ingat. Okey, ingatkan, hafalkan, bertambah, tambahlah, senang kan? Ataupun darab, kurang, tolak ataupun bahagi. Okey, jadi kita tengok contoh-contoh soalan. Okey, baik. Contohnya yang pertama ini. Ada 3 nombor dia bagi, ada 2 yang kosong. Baik, untuk mencari pola, langkah pertama cari nombor yang berjiran, nombor yang bersebelahan. Kalau kamu tengok nombor 1 ni, yang berjiran mana? 2 ni lah. 230 dengan 260. Okay. Kenapa bukan yang ini? 260 dengan 320. Sebab dia berjauhan. Jiran dia di sini tak tahu apa. Jiran dia lagi satu di sebelah sini tak tahu apa. Jadi kita tak dapat gunakan yang ini. Kita gunakanlah yang ini atau yang ini. Ini berjiran dengan ini. Ini pula berjiran dengan yang ini. Okay, dia bersebelahan. Jadi apabila kita ada jumpa nombor yang berjiran, kita kena tengok. Fikirkan yang atas tadi. Ini. Kita fikir dulu. Nombor ni dia bertambahkah ataupun berkurang? Kita tengok pergi kanan. 230 lepas tu jadi 260. Bertambahkah berkurang? Jadi yang pastinya 230 jadi 260 mestilah bertambah. Tambahlah dia. Okey. Jadi kamu buat anak panah macam ni. Okey. Dalam hati, okey, dia bertambah. Tapi kamu kena ingat juga sama ada dia guna operasi tambahkah operasi darab. Memanglah dia bertambah nombornya makin banyak. Tapi dia operasi tambah ke operasi darab. Okey. Jadi macam mana cara kamu nak tentukan dia tambah ataupun darab? Yang langkah yang pertama, kamu cuba tambah dulu. Okey, cuba yang tambah dulu. Kalau tambah tak menjadi, nanti baru kamu cuba yang darab. Okey, cikgu tunjuk. Mula-mula 230, 260. Okey, anggaplah ianya bertambah. Tapi tambah berapa? Macam mana kamu nak tahu dia tambah berapa? Kalau nak tahu berapa dia bertambah ini, ada 2 cara. Sama ada kamu buat pengiraan ataupun kamu congak. Congak maksudnya kamu tengok, kamu fikirkan secara mental dalam otak kamu. Kamu tengok 230, lepas tu jadi 260. Macam mana 230 ini boleh jadi 260? Berapa yang dia tambah di sini? Kalau yang dah biasa mencongak, dia tahu, dia tengok dah tahu tambah berapa sini. Cikgu tak bagi tahulah. Okey, ini tambah berapa, terus jadi sini. Terus ada jawapan. Okey. Kalau awak tak dapat congak, tengok pun tak dapat faham, awak kena buat pengiraan. Cari beza dia. Beza ini dengan ini. Apa beza dia? Berapa beza dia? Macam mana nak cari beza? Mencari beza, kalau kamu ingat perkataan beza, operasinya mesti tolak. Okey. Jadi macam mana nak tolak? Cikgu buat di sinilah. Okey. 230 ni ya, yang ini. Okey. Dengan 200, terbalik. Sorry. Kecil tolak besar, mana boleh kan? Mestilah besar tolak yang kecil. Okey. 260 tolak 230. Okey. Sifar tolak sifar, 6 tolak 3, 3 2 tolak 2 sifar. Okey, dapatlah 30. Jadi tambah 30. Okey. Baik. Untuk pastikan ini betul-betul tambah 30, kamu kena cuba dia. Okey, cuba tengok ni nanti. Yang sebelah ni betul tak? Okey, cara dia tambah lagi. Sini pergi sini. Kalau ini pergi ke yang ini tambah 30, sini pun mesti tambah
30. Dia mesti yang sama. 260 tambah 30. Kalau awak congak, 60 tambah 30, 90. 290. Okey, tiba masa dia untuk cek yang ini ya. Betul atau tidak. Pergi sini, mestilah tambah 30 juga. 290 tambah 30. Betul tak jadi 320? Betul. Jadi, betul lah jawapan awak. Tambah 30 tu. Jadi, sini pergi sini pun tambah 30. Yang dapat berapa? Cari. Okey, kamu cari jawapan sendiri. Okey. Jadi kalau dah betul semua, tak perlulah kamu darab lagi. Tambah saja sudah cukup. Sebab tambah memang betul. Kalau tambah salah tadi, terpaksa awak cuba darab. Okey. Baik. Sekarang kita cuba soalan yang lain. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. 41, 164, 656. Lepas tu sini tak ada, sini tak ada. Okey, mula-mula tadi kita tengok dulu nombor ni bertambah ke berkurang. Bertambah ke berkurang? Kita tengok 41, 164, 656. Jadi terang-terang di sini memang bertambah. Kalau bertambah sama ada tambah ataupun darab. Okey, sama ada tambah ataupun darab, ada dua pilihan. Okey. Baik, jadi kita buatlah anak panah dia. Buat dulu anak panah. Okey. Baik. Jadi kita cuba dulu tambah. Tambah berapa? Macam mana nak tahu dia tambah berapa? Cara dia tadi cari beza. Cari beza kena guna operasi tolak. Okey. Jadi untuk tolak 2 ni mestilah besar tolak yang kecil. Cuba buat tepi ni 164 tolak 41. 4 tolak 1 3, 6 tolak 4 2. 1 tolak sifar 1. 123. Jadi maksudnya sini tambah 123. Okey, 23. Okey. Seterusnya kita kena cek betul tak ini tambah. Buat di sini. Kalau ini jawapan yang betul, hasil tambah 2 ni maksudnya betul lah ini tambah 123. Kalau dia tak betul, nanti kita tengok. Jadi untuk pastikan jawapan ini betul ataupun tidak, 164 cuba tambah dengan 123. 164 tambah 123. 76782. 287. Macam mana ni? Tak betul kan? Sepatutnya 287. Tapi kenapa dia tulis 656? Maksudnya yang kamu buat ini sudah salah. Maksudnya dia bukan bertambah. Okey, jadi maksudnya dia bukan bertambah. Kalau dia bukan bertambah, apalah? Jadi cikgu dah kata tadi, kalau dia bukan tambah, tinggallah operasi darab. Kalau tak tambah darab, kalau tak darab tambah. Jadi kalau dia memang bukan tambah, maksudnya dia mesti darab. Kalau dia darab, letaklah darab sini. Darab. Okey. Tapi darab berapa? Macam mana kamu nak tahu darab berapa? Okey, cara dia kamu kena cari beza antara kedua-dua ni. Tapi bukan operasi tolak. Kali ini disebabkan dia darab, tadi tambah, kita pakai tolak. Kalau darab, kita kena ubah tolak ini menjadi bahagi pula. Itu pasangan dia. Tambah pasangannya tolak. Darab pasangannya bahagi. Jadi cara dia ambil nombor yang ini, bahagi dengan nombor yang ini, 41. Okey, cikgu tunjuk dekat tepi. Sebentar. Okey. Jadi 164 bahagi 41. Okay, 164 bahagi 41. Jadi cara dia kamu kena buatlah sifar 41. Dia memang agak panjang, okey. Tapi nak buat matematik ni kena sabar. Okey, kalau tidak sabar nanti kamu cepat marah, memang tak siap. Okey, tambah 41. Okey, ini sifar 1. Okey, 82 ini sifar 2. Tambah lagi 41. Kena buat jangan curi tulang jangan guna tekan-tekan dekat kalkulator ke, tak boleh nanti tak pandai. Okey, 2 tambah 1 3, 12. Okey, ini yang 3. Okey, yang seterusnya tambah lagi 41.
Ini yang keempat. Okey, kalau kamu tengok di sini, apabila kamu kira ni, tak perlulah sampai bawah. Kamu perhatikan nombor-nombor jawapan ini. Mula-mula tadi 41, 82, 123, 164. Kamu perhati balik kamu punya pengiraan kamu tadi, bentuk lazim tu. Dah nampak sini kan 164. Sini pun 164. Jadi kamu berhentilah. Sampai sini cukuplah. Maksudnya 4 darab 41 akan dapat 164. Jadi di sini terus letak 4. Senang, tak perlu buat sampai 5, 6. Okey. 4, 41, 164. Tolak, dapat sifar. Okey. Jadi dapat jawapan 4. Maka di sini letakkan 4. Darab 4. Okey. Baik. Lepas tu kamu cuba uji dia. Tengok dia betul ataupun tidak. Okey. 41 darab 4 sama tak dengan 164? Jadi cikgu dah buat tadi. Terbalik. Kalau dah terbalik bahaginya betul, darabnya kalau diterbalikkan mestilah betul. Okey. Yang kita nak cuba lagi sebelah sini. Betul tak ini jadi ini nanti? Okey. Jadi ini kita kena cuba 164 darab 4. 4, 4, 16. 4, 6, 24. Tambah 1, 25. 4, 1, 4. Tambah 2, 6. 6, 5, 6. Betul tak? Betul. Jadi maksudnya ini ngam, ini pun ngam. Cantik sudah. Betul. Jadi di sini pun untuk dapat jawapan darab 4. Sini pun darab 4. Cari jawapannya. Okey. Baik, cikgu akan bimbing lagi untuk 2 lagi. Lepas tu yang lain kamu buat sendiri. Okay. Yang ini pula, yang ketiga. Okay, yang ketiga, kalau kita lihat nombornya semakin sedikit kan. 3,000. Lepas tu tinggal 600. Lepas tu tinggal 20. Kalau sedikit maksudnya dia berkurang. Ini, berkurang. Kalau berkurang dia sama ada tolak ataupun bahagi. Mana satu? Kita cuba tolak dahulu. Okey. Jadi untuk yang ini dengan yang ini, kalau kita kata dia tolak, kita kena tahu tolak berapa. Kalau nak tahu tolak berapa, kena cari beza. Okey. Untuk mencari bezanya 3125 dengan 625 ni, kamu kena buat operasi tolak. Tu cara mencari beza. Okey. Jadi cikgu tolak di tepi ni 3 1 25 tolak 625 sifar 2 sini 10 tolak 6 4 tambah 1 5 2. Okey, 2500. Bezanya 2500. Sekarang kita kalau kita kata sini 2500, okey tulis sana, lepas tu cuba sini pula. Tolak 2500. Dapat tak sini? Kamu tengok ni. 625 tolak 2500. Dapatkah? Sekali tengok saja sudah tahu memang tak dapat. Memang ini mestilah salah. Okey, sebab ini tolak 2500 mana dapat? Ini kecil, ini besar. Jadi jawapan ini pasti salah. Kalau salah, kita padamkan. Memang macam inilah cara dia, agak perlahan tetapi kita pasti dapat jawapan yang betul. Okey. Jadi, kalau di sini tadi bukan tolak, apalah pula? Tengok balik yang cikgu bagi tahu tadi, kalau dia berkurang, kalau dia bukan tolak dia mesti bahagi. Jadi kalau dia bukan tolak, mestilah bahagi. Kita cubalah bahagi. Okey. Letak sini bahagi. Bahagi. Tapi bahagi berapa? Kalau kita tak tahu nak bahagi berapa, maka kita terpaksa cari dengan cara cari hasil bahagi bagi kedua-dua ini. Okey. 3125. Cikgu buat ruang di sebelah ni supaya kita dapat kira. Okey. 3125 bahagi 625. Okey, ini kalau kamu tengok agak besar kan, 625. Cikgu saya tak hafal sifir 625. Cikgu macam mana nak buat ni? Okey, tak apa kalau tak memanglah kita tak hafal sifir sebesar ini, tapi ada cara dia. Cara dia kita kena hasilkan sifir itu menggunakan cara tambah. Okey, tambah berulang macam yang ini tadi. Okey, sekarang cikgu padam yang ini
Okey. Jadi kalau sini ataupun cikgu guna kertas lain lah supaya dapat letak dia bersebelahan. Senang kamu nak tengok. Okey. 3125 bahagi 625. Kita buat sifirnya di sebelah ni. 625. Okey, ini 1. Tambahkan 10. Okey, ini adalah yang kedua. Lepas tu tambah lagi 625. Okey, setiap kali kamu tambah ni, kamu perhatikan jawapan ni. 1250. Sama tak? Tak sama, tak boleh. Yang mula-mula tadi 625 pun tak boleh. Jadi sifir 1 tak boleh, sifir 2 pun tak boleh. Okey. Seterusnya kamu tengok tambah lagi. 5. Ini adalah yang ketiga, 1875. Boleh tak sini? Tak cukup kan, baru 1000 lebih. Tambah lagi 625. 2500. Ini adalah yang keempat. Okey. Boleh tak? 2500. Belum sampai lagi kan, masih jauh. Cuba lagi tambah 625. Okey. 5 2. Okey. Ini adalah yang kelima. 3125. Cuba tengok. Sama kan? Jadi kalau sudah sama, maksudnya gunakan 5. Okey, di sini letak 5. Okey, di hujung sekali. Okey, 5 darab 625, 3125. Tolakkan, dapat sifar. Okey, jadi maksudnya bahagi 5. Okey. Baik, jadi balik kepada kertas tadi. Okey, yang di sini kita letak bahagi 5. Okey, 3125 bahagi 5 akan dapat ini. Betul lah, sebab tadi kita yang ini bahagi yang ini dapat ini. Ini bahagi ini pun mestilah dapat ini. Okey, jadi kita tak payah cuba yang itu. Yang kita nak cuba adalah yang di sini. Bahagi 5. Dapat berapa? Nanti bahagi 5 lagi. Barulah kita tengok di sini betul ataupun tidak. Okey, jadi kita cuba bahagikan 625 bahagi 5 ni ya, bahagi 5. Kita nak cari jawapan di sini. Sifir 5 kamu dah hafal kan? 155 tolak 12, 25 10 tolak 2, 5 turun. 55 25 sifar. Okey, jadi 125 sini. Ini yang kita nak cek. Cuba 125 bahagi 5. Betul tak dengan yang ini? 125 125 bahagi 5. 25 10 25. 55 25. Jadi ini dan ini sama, maksudnya ini betul. Okey? Jadi kalau kamu dah isi semua ni, ada satu lagi petak yang kosong di depan ni. Macam mana? Okey. Kamu salinlah anak panah dia. Kalau ke sini bahagi 5, sini bahagi 5, sini bahagi 5, sini pun mesti bahagi 5 juga. Tapi ini terbalik. Macam mana cikgu? Kita bukannya nak cari dari sini pergi sini, kita nak cari dari sini pergi ke sana. Jadi kalau dia pergi ke sebelah kiri pula dari bawah, kalau di atas itu bahagi, di bawah ini mestilah darab 5. Untuk dapat jawapan sini, ambil nombor ini, darab dengan 5, dapatlah jawapan di hadapan sekali. Okey, dan satu lagi contoh yang terakhir. Yang macam ni, kalau kita tengok dia berkurang mestilah sama ada tolak ataupun bahagi. Lepas itu kalau kita tengok di sini, dia pergi sini, dia berkurang. Kita cuba tolak dulu. Kalau tengok sini 96, 95. Dah boleh agak-agak kan? Mungkin dia sini 94. Betul tak? Coba tukar lagi, tengok sebelah sini jadi 93. Betul tak? 96,000, 95,000, 94,000, 93,000. Berturutan tak? Ya, berturutan kan? 96, 95, 94, 93. Lepas tu sini
pun kita dah boleh tahu ni mesti 92 kan. Jadi ada yang mudah macam ni, kamu tak perlulah kira. Okey, sini 92 sifar lah. Okey, baik. Untuk yang lain ini cikgu tak akan bagi tahu semua jawapan, kamu kena selesaikan sendiri. Ingat tadi cara dia, pastikan dulu bertambah ke berkurang. Kalau bertambah, operasi tambah ke operasi darab. Kalau berkurang, operasi tolak ke operasi bahagi. Jadi kamu kena tentukan. Dia ada banyak pengiraan, akan ada banyak pengiraan yang panjang-panjang, yang seperti ini. Tetapi pengiraan dia tidaklah susah sangat. Okey. Cuma kena rajin sedikit lah. Jangan malas-malas lah. Okey. Baik. Jadi itu latihan untuk yang cikgu bagi untuk minggu inilah. Okey, nanti minggu depan sekolah sudah buka, baru kamu hantar. Okey, jadi jumpa di sekolah pada minggu hadapan. Terima kasih sebab sabar menontonlah. Okey, harap kamu boleh selesaikan semua. Okey, terima kasih.